Ke akhir perbincangan kita dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 58, dan sebagai kesimpulannya kita serahkan kepada Ustaz Jamaluddin untuk memberi pencerahan tentang bukan surah 55 ayat 55 hingga 58. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia Ustaz Anwar, sahabat-sahabat, alhamdulillah datang dengan penuh keberkatan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah dikeampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita lihat di sini, sifat hamba ialah mesti merendah diri, ya. Kita tidak boleh ambil pendekatan ar-ra'ahu staghna, merasa diri cukup, tak perlu merendah diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah juga menegur sahabat yang lepas sembahyang terus, kalau bahasa orang Peraknya coy. Tak ada nak duduk-duduk berdoa, tidak memperlihatkan kerendahan diri di hadapan Allah. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, akan Allah lah kita memohon pertolongan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, doa ini sebenarnya bukan untuk kita demand, tuntut situasi menang-menang, bukan, ya. Lebih kepada memperlihatkan kerendahan diri, tazallulan, ya. Kalau lihat di sini disebut tadarruan, ini dengan makna tazallul, maknanya merendahkan diri kita. Bahawa hamba sentiasa memerlukan, maka kita mestilah berdoa, ya. Dan tadi disebut bahawa doa itu sebagai mukh al-ibadah. Doa itu adalah pati, ya tak, kepada perhambaan. Doa itu adalah pati kepada perhambaan. Dan memanglah dalam tasawuf dia ada maqam hakikat dan maqam syariat. Jadi kita ni makam syariat lah, makam syariat, dan Nabi pun memperlihatkan kepada kita doa. Makam hakikat macam Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim, ya, dia bila kena campak ke dalam api tu, maka malaikat Jibril tanya kepada dia, tidak kena berdoa. Tidak kena berdoa, kan. Kata dia Nabi Ibrahim, Tuhanku tahu. Tak payah aku berdoa, Tuhan aku tahu apa yang sedang berlaku kepada kekasihnya. Ya, tapi itu makam hakikat, ya, yang mana tanpa doa, tetapi hatinya tanpa doa, hatinya sedang berbicara, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku tahu apa yang sedang berlaku kepada khalilihi, iaitu kepada kekasihnya. Nah, maka Allah Ta'ala kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, kita jadikan Nabi Muhammad lah sebagai panduan. Maka kita ahli syariat, maka Nabi pun memperlihatkan kepada kita Nabi berdoa. Dan kalau kita perasan ayat ini, dia menyeru dalam bentuk jamak, ramai, ya, berdoalah kamu semua akan Tuhanku. Ini sebenarnya yang menjadi kita kata kecoh ni, ialah bila orang cuba nak sanggah doa ramai ni. Doa seorang-seorang je lah katanya, kan, tak payah ramai-ramai lepas sembahyang tu. Dia kadang-kadang, ya, tidak dapat menjiwai, ya, tidak dapat menjiwai. Hakikatnya tak ada salahnya berdoa beramai-ramai, sebab hakikatnya ia pernah berlaku kepada baginda sebagai panduan kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam biasa Nabi berdoa atas mimbar dan diaminkan oleh sahabat-sahabat. Ya, Allahumma suqna, wahai Tuhan, kirimkanlah hujan kepada kami dalam sembahyang istisqa. Ada juga Nabi berdoa atas mimbar, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, dah turun lebat ni, moga dipepok-pepok kalau hujan ni, diserak-serakkan, janganlah atas kami je. Hawalaina, para sahabat pun amin, ya.
Dimeratakan. Bahasa Peraknya dipepokkan. Dipepok. Jadi maknanya jadi maknanya kadang-kadang ya mereka yang tak faham dia senang-senang menafikan amin di dalam khutbah. Ya. Sebenarnya harus dipaham bukan hanya fiqh. Kita tu ada tasawuf. Ayat ini sebenarnya suruh kita menjiwai, suruh kita berdoa bukan membaca doa. Itu Tuan Guru Ni Aziz selalu sebut, ya tak? Jadi beza membaca doa dengan berdoa. Membaca ni dari sudut fiqhnya, ya, maka dari sudut maknanya, makhrajnya, ya. Tapi jiwanya entah ke mana. Di sini dia kena ada hadir jiwa bersama dalam doa itu, ya, iaitu dalam keadaan tadarruan wa khufyah, dalam keadaan merendah diri. Ya Allah, ya, aku ini hamba-Mu yang sentiasa berhajat kepada Engkau, Allahus Samad. Engkaulah pergantungan, ya, fil awal wal akhir, ya. Allah lah pergantungan kita di awal dan di akhir, ya. Dan juga khufyah ni suara yang lembut, tidak keras. Dalam sejarahnya doa Nabi Zakaria, iznada rabbahu, ya, nidaan khafiyya. Dia begini sebab Nabi Zakaria, surah Maryam lah, surah Maryam, ya. Dia Nabi Zakaria tu, ya, ada juga orang mengatakan kenapa Nabi Zakaria tu suaranya tu lembut masa berdoa. Ada juga yang mengatakan pasal umurnya dah tua tapi nakkan anak. Umur dah 85. Isteri pula mandul. Ya tak? Tapi dia khiftu mawaliya, ya, dia takut kalau dia meninggal esok tak ada pengganti. Tak ada pengganti dalam kepimpinan, ya. Iaitu kenabian. Surah Maryam ayat 2, ya. Jadi akhirnya dia pun menyeru kepada Tuhan, ya, nada rabbahu nidaan khafiyya, kan. Dia menyeru dengan suara yang halus, tidak kedengaran. Di dalam tasawuf pun ada juga benda-benda begitu. Maknanya sudahnya kita dah diam. Dalam doa-doa tu ada suara, tiba kita dah diam. Kita sudah berbicara, bercakap seorang diri dengan Tuhan. Ya, ketika mana ketika itu hati sudah berbicara, tidak lagi lidah tapi hati berbicara, ya. Jadi ini sebenarnya menjiwai, bukan berdoa, bukan membaca doa tapi berdoa, ya. Kemudian ayat yang lebih berikutnya, ya, bila disebut khaufan wa tama'a dalam doa, ini teringat surah Sajadah, ya. Dalam surah Sajadah disebut tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka yang dikatakan mukmin itu ialah bila dibacakan ayat Allah, mereka akan kharru sujjada, tawaduk, merendah diri, lalu terbungkam sujudnya. Malam-malam pula mereka menjauhkan diri daripada tempat tidur sambil berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Jadi maknanya di situ betapa kita bukan sekadar berdoa macam kata Ustaz tadi, ya, kata Ustaz Anwar tadi, bukan jangan tak berdoa aja. Jangan tidur aja. Dah perasaan khauf, perasaan tamak tu dah tak ada. Apa? Dah selesai dah doa, dah. Ya. Padahalnya kalau nak kira doa makan tu pun takut kita. Sebab apa? Di hujungnya waqina azabannar. Sedap mana pun di hadapan kita ni cappuccino ke apa ke, tak? Tak jadi, ya dah. Tak jadi sebab apa? Hujung tu yang penting. Waqina azabannar, kan? Mungkin jamu masya-Allah, ya tak? Jamu sedap. Dah jadi. Yang paling orang kata patinya ialah waqina azabannar. Jadi makna itu yang khauf tu. Takut kita, ya tak? Sedap je, selesa je, takut istidraj. Takut rupanya dimuakan kita, kalau bahasa Peraknya dimanja dan dimuakan, tapi rupanya sedang diperangkap masuk ke dalam lubang kebinasaan yang disebut sebagai istidraj. Maka supaya tidak ada perasaan overconfident itu, istidraj itu, khaufan mesti ada.
dalam kita berdoa, takut kalau doa kita ini tidak diterima, tidak diangkat. Wa min du'ain la yusma'. Minta lindunglah daripada doa yang tidak Tuhan dengar, tidak diangkat doa kita, ya. Doa kita rupanya dikembalikan ke muka kita, ya. Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, ya. Apa makanannya haram, minumannya haram, dibesarkan dengan cara yang haram, pakaiannya haram, apalah Tuhan nak makbulkan. Jadi sebenarnya bukan apa ni, ya. Sebab risau, ya tak, rasa selesa dengan benda yang haram, katanya sedekah. Ya tak, katanya sedekah kan. Jadi kita risau benda-benda kopi tu berlaku, ya tak. Selesa je makan benda yang haram, tumbuk sana, tumbuk sini, atas meja, bawah meja, dengan meja-meja sekali. Lepas tu susun doa, bahasanya bukan main lagi sedap, ya. Tak jadi, ya tak. Anna yustajabu lahu, ya. Sebab itulah bagaimanalah Tuhan nak mustajabkan. Jadi mesti ada perasaan khauf, perasaan takut, tapi diimbangi dengan tama', ya, dengan harap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dan terima, ya, doa kita. Tapi di pangkal ayat 56 ni, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ni sebenarnya ada kaitannya dengan alam sekitar. Selain daripada sebagaimana yang Ustaz Anwar sebut secara perbandingan tadi, islah dengan akidah yang salimah, dengan akhlak yang mulia, dengan syariat dan sebagainya, itu satu islah. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala suruh jaga alam sekitar ini. Wala tufsidu fil ardi, ya tak? Keseimbangannya, ekologi, ya tak? Kita kata bagaimana peranan gunung, wal jibala autada, apa semua itu, jangan dirosakkan keseimbangan ekologi yang kita bincang dalam soal alam sekitar ini. Rupanya ia tidak terpisah daripada Islam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ya. Dalam surah Al-Kahfi pun disebut, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka buat baik, sedangkan mereka itu sedang melakukan kerosakan, ya. Jadi pernah dijangka-jangkakan oleh malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Malaikat risau dengan rekod jin sebelum ini. Agaknya manusia ni macam mana lepas ini, ya, bila jadi khalifah, apakah akan mengulangi rekod prestasi, ya tak? Apa ni, jin yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi diperingatkan jangan lakukan kerosakan. Ini melibatkan soal alam sekitar dan keseimbangannya. Yang sekarang ni kita lihat bagaimana pemanasan global dan sebagainya, ya tak? Jadi manusia sudah lupa kadang-kadang bahawa alam ini amanah Tuhan yang perlu dijaga, perlu dipelihara. Jangan rakus, ya, ya, all round the clock for production, ya. Kalau kita lihat kapitalisme menghancurkan kemanusiaan ialah apabila mereka mendewakan production, mendewakan hasil. All round the clock manusia dikerjakan sebagai binatang ekonomi, ya. Orang perempuan pun tunggu bas pukul 10 malam. Anak pensan di sekolah. Ngapa pensan? Lapor. Ngapa lapor? Mak tak ada ke? Mak bas biru. Ada. Jadi ini contoh bagaimana kerosakan berlaku, sedangkan rahmat Allah itu bersama dengan orang yang melakukan muhsinin, bukan mufsidin. Bukan orang yang melakukan kerosakan, tapi bersama dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam konteks inilah al-ihsan di antara rukun madani yang terakhir, ya, dalam bicara soal madani, yang terakhir itu adalah al-ihsan, ya. Jadi berlaku ihsan dengan dirancang. Ihsan ni tak boleh kita harap atas harap, ya. Dia mesti ada perancangan organisasi supaya kita melakukan pelbagai ihsan. Teringat Cikgu Nazri lah pula. Sebab Cikgu Nazri rajin dia untuk mendorong kita melakukan ihsan di sana sini. Jadi makna perlu diteruskan legasi yang ditinggalkan oleh Cikgu Nazri kita, arwahnya, dia akan mengahwinkan anaknya pada Sabtu ni. Tapi bukan dia lah, isteri dia lah, ya, dijemput kita semua. Jadi ihsan ini suatu benda yang mesti diprojekkan, mesti disusun, mesti diikhtiar, usahakan pendekatan-pendekatan, ya. Ada peluang sedikit saya nak kongsi. Esok ni saya diminta tolong hidupkan satu surau yang dah mati di Bukit Lada, di Bukit Lada.
Jadi elok juga kalau kita dapat pergi satu kereta ya, supaya kita perkenalkan diri kita di tempat itu bahawa kita daripada wadah pencerdasan umat untuk meluruskan. Bukit Laden ni dekat Kepala Bendang lah. Dekat Kepala Bendang. Lepas. Jadi maksud saya ialah pengalaman kami di Greek dulu, ke mana kita pergi surau-surau, kita susun supaya biro dakwah akan pergi ke surau-surau dan sebagainya. Macam juga sahabat tabligh itulah. Ya, macam sahabat tabligh tu. Jadi maknanya kita pergi jangan seorang. Pergi seorang memang dapatlah envelope, dapatlah kan. Tapi kita nak pergi dengan dua dalam satu, dengan dakwah sekali. Organisasi pergi sekali, perkenalkan, dan kita tengok di situ macam mana kita boleh bertaaruf dan tafahum, akhirnya takaful di situ ya tak? Boleh akhirnya kita buat kerja dakwah di situ ya. Bagaimana kita dengan tanah lepan dan sebagainya ya, insya-Allah. Wallahu alam. Kadar itu dahulu.